Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berpuasa. Hari ini saya cuba sedikit nak sambung berkenaan dengan perkongsian tentang indikator yang kita boleh guna untuk trading di pasaran minyak mentah kita lah. Okey, iaitu stokastik. So, kita go through terus lah stokastik. Apa yang ada pada stokastik. Okey, kalau kita tengok macam di dalam gambar yang anda nampak sekarang ni. Okey. Dia lebih kurang macam RSI juga. Cuma RSI dia ada 3 line lah yang kita guna pakai, iaitu line 70, line 30 dan line 50. Untuk stokastik ni kebanyakannya menggunakan line 5 line ni. Okey, 5 line ni. Iaitu line 20, line 10, 20, 50, 80 dan 90. Okey, 5 line ni. So, untuk 80 dan 90 ini ia berada di kawasan overbought. Untuk 20 dan 10 ia berada kawasan oversold ataupun dikenali sebagai line oversold. Okey, kalau macam RSI dia ada satu line. Kenapa dua line untuk stokastik? Okey, untuk stokastik, apabila line stokastik ini yang duk naik turun ni, dia mencapai 90, garisan line 90, maka kita boleh tahu bahawa itu adalah tahap sangat-sangat maksimum pembelian ataupun overbought. Dan begitu juga untuk oversold, bila sampai di bawah garisan 10, maksudnya dia dah memang maksimum lah. Sampai di situ dia akan naik. Sampai mana? Itu nanti kita kena tengok dan kita kena check compare dengan RSI dan BB. Okey, tak apa, itu kita akan datang. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, okey, pergerakan graf naik dan turun dia seolah-olah sinkronis dengan naik turun stokastik. Kita tengok graf dia di sini, dia turun sampai sini, dia turun sampai di bawah, sampai overbought. Kemudian dia naik, dia retrace sikit, dia retrace sampai tak sampai overbought, maka dia turun balik. So dia turun balik sampai balik oversold. Oh, minta maaf, ni tersalah, nanti tak apa, kita ubah dekat setting dalam platform. Okay. So, kalau kita tengok memang macam tu lah. Graf kita di bawah ini, stokastik menunjukkan ia oversold. Dia naik. Okay, dia naik. Sampai di sini, dia berlaku retracement, dia turun. Stokastik pun dia turun. Lepas turun, cukup sahaja retrace dia. Dia naik balik, diikuti dengan graf kita naik. Sampai di sini dia turun sikit, dia naik. Lepas tu dia buat retracement banyak sikit. Sampai di kawasan oversold. Kemudian dia naik balik. Begitulah berlarutan. Kalau kita tengok, mudah kita nampak. Okay? Dia seolah-olah synchronize dengan pergerakan chart dan stokastik. Dia agak cepat sikit berbanding dengan berbanding dengan RSI punya pergerakan. RSI dia slow, tetapi untuk combination antara indikator RSI dan stokastik ni, RSI lebih kita nak confirmkan sama ada dia dah mula sama ada kita dah boleh kita boleh dah close position ataupun tidak. Kalau kita combine dengan RSI. Untuk stokastik ni, pergerakan stokastik dia agak cepat dan kita boleh monitor dan compare. Nanti kita tengok di real chart lah sana. Okey, ini real chart. Okey, kalau kita tengok real chart sekarang ni, macam mana kita nak ambil indikator stokastik ni? Kita pergi dekat huruf F ni, kita klik, maka kita ambil kat main chart, kita scroll dan cari tu stokastik dan kita ambil dia lah. So macam kes saya dah ambil. So just ubah saja.
macam tadi, untuk standard di dalam platform, dia hanya ada line 20 dan 80 saja. So macam mana kita nak tambah? Kita just pergi dekat level ni, kita ambil yang pensel tu. So kita just tekan tambah saja untuk tambah. So macam tadi saya tersalah, kita buat overboard, dia sebenarnya oversold. Kenapa saya tak V ni? V bermaksud very oversold. Tu saya mudah faham lah. Garisan very oversold tu. Okey, tu warna untuk main adalah merah, signal adalah kuning. So dia punya period K dia 5, D dia 3 dan slowing moving dia adalah 3. So selesai, done. Bila kita done, kita tengok okey dah ubah lah kan. So kalau kita tengok di dalam stokastik kita, setiap pergerakan tu dia sinkronis dengan pergerakan graf tu sinkronis dengan pergerakan stokastik. Cuba kita tengoklah sekarang ni dia berada di puncak, dan begitu juga di stokastik dia ada di overbought. Kemudian dia berlaku penurunan, dia turun, kita tengok. Dia bersilang di sini. Dia mula bersilang adalah pada candle yang kedua selepas candle hijau ni tutup ataupun bullish tutup, dia berubah pada candle bearish. So kalau kita tengok candle bearish ni dia bersilang di sini. So bila bersilang kita tahulah kita boleh entry di sini. Bila kita entry, dia turun sampai di bawah ni, dia bersilang balik untuk kenaikan sedikit sebagai retracement. Dia naik sampai di atas ni, dia bersilang balik, maka dia turun balik. So antara tempat yang kita boleh entry untuk sell position apabila dia bersilang garisan min dan signal ni. Bila dia bersilang, duduk di puncak, duduk di kawasan overbought, masa kita masuk position sell. Bila kita masuk sell, maka dia turun. Kita close position bila dia silang balik. Pada silang kita, kalau kita rasa kita nak masuk position buy, kita boleh masuk buy. Dan kita tengok dia bersilang balik di sini. Dia masuk, dia bersilang balik di sini, maka kita boleh close position buy, kita masuk balik position sell kita. Maka dia akan turun balik. Begitulah seterusnya. Okey, sangat mudah menggunakan stokastik ni untuk kita entry position sell dan buy. Dia sangat synchronize dengan pergerakan graf dan dia lebih cepat sedikit pada RSI. So kalau kita masukkan RSI, contoh kita ambil main chart, kita ambil RSI, Relative Strength Index. Kita tekan done. Okey, macam yang kita nampak sekarang ni. Kalau kita nampak contoh macam di puncak yang tadi kita kata tu, untuk RSI pun dia berada di kawasan overbought. So kita yakinlah untuk entry di situ. Okey, lepas saja dia break di sini dan dia close, kita masuk open, harga open untuk candle kedua ni di sini, dan kita monitor. Kemudian dia berlaku penurunan. Dia turun sampai di sini. RSI pun sama, di kawasan overbought. So macam mana kita rasa kita nak close position ataupun kita nak hold? Boleh kita nak hold dengan caranya kita monitor RSI. Di mana RSI, kenaikan RSI, kalau kita tengok untuk retracement ni, kenaikan dia tak banyak, dia tidak melepasi garisan 50. So kita nampak dia akan meneruskan proses downtrend. Okey, biarpun kalau kita tengok stokastik tu dia naik lebih 50, tetapi pada RSI dia belum sampai pun 50. Kemudian dia macam ni. Stokastik laju naik melepasi 50, tapi RSI belum sampai. Maka di situ kita boleh nampak bahawa dia hanya buat retracement, bukan dia nak reversal. Okey, so kita boleh hold di situ. Itu saya kata penting kalau kita kena combine di antara satu-satu indikator, sebab dia melengkapi satu sama lain lah. Okey ya, saya harap anda faham, tapi tak apa, jangan risau. Saya akan cuba explain di mana kita akan bercerita tentang 3 indikator ini, iaitu BB, RSI dan stokastik, yang mana saya dah cover, dan saya akan ulas sikit macam mana kita nak entry
gunakan 3 indikator ni supaya dia menjadi lagi padu lah, macam saya kata sebelum ni. Okey. So saya rasa setakat tu dulu saya cover untuk stokastik. InsyaAllah video akan datang saya akan cuba masuk sikit pasal MACD. Kemudian kita akan pergi ke tools, iaitu saya menggunakan trend line dengan Fibonacci retracement untuk menentukan di mana support dan resistance. Okey, so setakat tu dulu. Saya harap anda dapat apa yang saya bagi tahu ni. Kalau tak dapat, cuba ulang 2-3 kali video ni. Nanti saya sertakan dengan nota bertulis dan gambar untuk kita lebih mudah faham. Okey, setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.